Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz penceramah kita pada pagi ini, yang bahagia Ustaz Surul bin Miri, dihormati lagi Kursa Perwakalan Bahasa Negeri dan juga PRD NS Barat, serta tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kasih sayangnya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir pada pagi ini dalam majlis ilmu, dalam ceramah agama Jumaat yang kita adakan pada pagi ini, insya-Allah. Jadi sementara kita menunggu rakan-rakan kita yang masih lagi belum tiba, kita akan teruskan kelas kita seperti biasa. Dan tanpa membuang masa, saya dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan agenda kita seterusnya. Majlis kehormatnya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Yang berusaha saudara pengurusi majlis, yang bahagia pegawai-pegawai kanan Isda Negeri dan daerah, seterusnya saudara-saudara para jamaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita syukur ta'ala dengan izin Allah pada pagi ini kita dapat sekali lagi bersama-sama dalam tazkirah pagi. Dalam perkara agama ini, kita rasa agama ni semua kita tahu, tetapi agama ini perlu diingat-ingatkan. Kalau perkara dunia, kalau kita lancar lagu tahun 50-an dahulu, ya, sampai sekarang ni ingat lagi, walaupun tak selalu baca, tak selalu. Tetapi kalau kita lancar ayat-ayat Quran tahun 50-an dahulu, tak baca-baca, dah hilang dah. Sebab syaitan tolong padamkan. Jadi sebab itulah agama itu perlu, ya, perlu kita mengingatkan. Kata Rasulullah SAW mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Jadi selalu diingat-ingatkan. Kalau tidak diingat-ingatkan, kita terlepas pandang. Kita rasa ya dah kehidupan tu biasa, maka dengan itu apabila biasa dah menyebabkan mungkin tersilap, ya, tersalah langkah, tersalah buat dan sebagainya. Zaman sekarang inilah zaman penceroba, iaitu zaman yang mana Islam itu menjadi, ya, menjadi bahan untuk tindakan-tindakan orang-orang kafir. Mereka berusaha nak memusnahkan orang Islam. Sebab itu mereka akan masuk pada Islam ni dengan berbagai cara, dengan berbagai aliran, berbagai laluan untuk nak melunaskan, nak melaksanakan hasrat mereka, iaitu hasad dengki terhadap Islam. Kenapa? Semata-mata kerana kita menyebut la ilaha illallah. Bukan kita merosakkan mereka, tapi mereka benci pada kita sebab kita kata la ilaha illallah. Kalau sekiranya kita ikut cara mereka, mereka tak buat apa-apa pada kita. Itu sebab di mana-mana saja seluruh dunia
Siapa yang nak menegakkan la ilaha illallah, dia terpaksa berjuang. Dan itulah nilai dia, ya, nilai jihad bagi orang Islam. Kerana agama itu tidak boleh ditegakkan, ya, dengan ibadat sahaja. Agama ditegakkan atas 4 paksi. Yang pertamanya, agama itu ditegakkan atas akidah. Akidah, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meyakini Allah tak sama dengan agama-agama lain, ya, memahamkan tentang Allah itu. Itulah perbezaan yang besar antara kita dengan orang-orang kafir. Orang kafir mereka kata Tuhan Allah, tapi mereka tak sama dengan apa yang kita maksudkan dengan Allah itu. Ya. Baik, itu yang pertamanya, agama itu tegakkan dengan akidah. Yang kedua, agama itu ditegakkan dengan ibadah. Ini ialah sekarang ini musim orang pergi haji. Ramai pergi haji dan ramai lagi yang tak dapat pergi haji. Dan tak kurang juga yang tak nak pergi haji. Ya. Sebab apa? Pergi haji tahun ini dikurangkan 20%. Sebab keadaan pembaik pulih. Ya, pembaikan pulih di Mekah. Maka dengan itu dikurangkan 20%. 20% pun kita masih lagi ada 20,000 pergi haji. Samping itu pula, ya, nak pergi haji makin lama makin naik. Sebab namanya pun naik haji. Ya, haji makin lama makin naik bayarannya. Tapi kalau saya lah, sebelum pergi haji, saya nak pergi ikut muassasah sahaja. Saya takkan mahu pergi ikut haji package tu. Kerana apa? Kerana kita pergi haji ni, haji tu ibadat. Ibadat bukan nak bersenang-senang. Nak senang lenang, baik pergi ke Bangkok ke, kan, pergi Phuket, Hawaii ke, Jepun ke, itu bersenang-senang. Tapi pergi haji ni untuk ibadat. Ibadat yang lebih tinggi nilainya, ibadat yang susah kita nak buat. Ibadat yang perlukan pada pengorbanan. Pengorbanan harta benda dan jiwa raga. Itulah ibadat. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu, berjuanglah kamu untuk pada jalan Allah dengan mengorbankan harta benda kamu dan jiwa raga kamu. Jadi menunggu tu memang satu penyeksaan. Tetapi kalau kita menunggu nak pergi haji sampai masanya besok, kita dapat pergi insya-Allah. Tapi kalau tak ada daftar dari sekarang ni, sampai bila pun tak dapat pergi. Kenapa? Kalau daftar pun tak pergi juga. Jadi atas alasan itu, sudah pencen pun tak pergi. Ya. Ada antara kawan-kawan saya yang sama guru agama, ada yang dah meninggal dunia tak dapat pergi haji. Kenapa? Kerana dia tidak mendaftar daripada awal. Ya, dah pencen baru nak daftar. Bila? Sudahnya dekat masuk kubur lah dapat lulus dia. Sebab itulah, macam saudara masih muda, mendaftarlah pergi haji. Kalau tidak mendaftar pergi haji, itu satu dosa. Kenapa? Kerana tidak ada keinginan nak pergi haji. Ya, tanda kita ada keinginan nak menunaikan rukun Islam. Ya, rukun Islam ialah haji itu dengan mendaftar. Mendaftar dan mencarum. Jadi siapa yang tidak mencarum itu masih menunggu-nunggu lagi, ya, bila masanya. Dunia ini sentiasa berkembang dan manusia bertambah ramai. Takkan ada kota haji itu boleh buka lebih besar, lebih luas. Ya, takkan berlaku lagi kerana manusia ramai. Ya, dengan itu naklah kita daftar awal. Tak mendaftar tu berdosa. Ya. Bukan ertinya tak semayang berdosa. Tak mendaftar haji itu berdosa. Jadi daftarlah dari sekarang supaya hilang dosa. Mati besok tidaklah mati tak berhajat nak pergi haji. Ya, subhanallah. Kenapa? Rasulullah mengatakan, barang siapa
yang mempunyai bekalan, siapa yang mempunyai bekalan dan kenderaan yang boleh menyampaikannya ke Baitullahil Haram, tetapi dia tidak melakukannya, maka tidaklah dia mati, melainkan mati sebagai Yahudi atau Nasrani. Sebab orang Yahudi Nasrani dia tak berhajat nak pergi haji. Orang Buddha, orang Hindu tak berhajat pergi haji. Tapi orang Islam mestilah berhajat pergi haji, seperti mana dia menunaikan rukun Islam, bersyahadah, sembahyang, puasa, zakat dan haji. Kerana rukun tu 5, bukan artinya ada nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 5. Tapi rukun tu mesti ditegakkan sama-sama, seberapa yang boleh. Cuma haji saja disyaratkan ialah bagi yang mampu, tetapi jangan salah gunakan perkataan mampu tu. Kalau seorang tu telah mempunyai pekerjaan, telah mempunyai pendapatan, berarti dia mampu untuk pergi. Mampu beli kereta, mampu beli rumah, mampu buat ubah suai rumah, mampu tukar kereta baru, itu berarti dia mampu untuk pergi haji. Allah alam. Kalau tidak, hidup akan sentiasa susah saja. Kenapa susah? Kerana kita tak tunaikan kehendak Allah. Kita mahukan Allah beri kita kesenangan, tetapi Allah minta kita tak buat. Itulah dalam kata Ibrahim Adham ditanya, wahai Tuhan, mengapa doa Tuhan makbul, doa kami tak makbul? Ibrahim Adham jawab 10 perkara sebabnya, dan sebab yang ke-11 kesimpulannya, kata beliau ialah kamu minta Allah Ta'ala makbulkan doa kamu, sedangkan permintaan Allah kamu tak makbulkan. Allah alam. Baiklah, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, hadis pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW berkata, badiru bil a'mali sab'an hal tantaziruna illa faqran munsiyan wa ghinan mutghiyan aw mardan mufsidan aw haraman mufannidan aw mautan mujhizan awid dajjal awis sa'ah fasa'atu adha wa amar. Baik, Rasulullah kata, hendaklah kamu segera menunaikan melakukan amalan-amalan, amal ibadat ni hendaklah segera buat. Ingat masa tu buat. Jangan ingat masa tu, tunggu dulu baru buat. Kita kena ingat, kena ambil tindakan segera. Kerana apa? Kerana kemungkinan kalau berlengah-lengah, bertangguh-tangguh, maka akan berlaku 7 perkara yang akan datang. Yang pertama sekali, masa kita teringat itu, kita dalam keadaan senang, hidup senang, iaitu mempunyai pendapatan dan sebagainya. Tetapi belum, kalau tiba waktu fakir, waktu susah, kita rasa kita sihat, okey, boleh bekerja. Tapi kalau nak sakit, tiba-tiba saja jadi lumpuh, tiba-tiba saja patah kaki, patah tangan, kita tak tahu. Itu semua Allah saja yang maha mengetahui. Itulah orang sihat, dia rasa takabur, dia tu sihat. Tapi kalau dah patah kaki, aksiden, patah pinggang dan sebagainya, masa tu barulah nak ingat pada Allah. Jadi Allah Ta'ala Rasulullah ingatkan sebelum fakir, sebelum datang kepapaan. Semasa senang ini naklah bersungguh-sungguh untuk beramal. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah kata, ketika seorang itu dalam keadaan kelapangan, senang berbelanja dan sebagainya, jangan nak tunggu kaya. Kerana kalau dah kaya nanti, kan, ada orang dia kata nak bersedekah tunggu kaya. Bila nak tunggu kaya? Orang kaya, kalau orang asal miskin lepas tu kaya, lagi bakhil. Orang tua kata, orang dulu kata, orang baru kaya jangan diutang, tak akan dapat dah. Sebab dia asalnya susah, kemudian jadi kaya, susah. Jadi kita pula, kalau kita dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan ada kelapangan, kalau nak buat satu kebajikan daripada harta, hendaklah kita buat dari sekarang. Jangan tunggu nanti kaya besoklah. Subhanallah.